أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Hadis yang ke-30. An Abi Sa'labata Al-Khashani ay ruwiya an Abi Sa'labata Al-Khashani Jurthumi ibni Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tahathu anha. Hadithun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Artinya rawahu Daraqutni. Dara tu itu baca bina, ni baca daru. Rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Artinya arti ini hadis telah dirawikan daripada Abi Sa'labah Al-Khashani. Siapa dia Abi Sa'labah Khashani? Jurthum bin Nashir. Itu badal pada kata Abi Sa'labah. Nama dianya ialah Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Dirawi ta'alluq pada dirawi. Atau daripada ni hal pada kata Abi Sa'labah. Hal keadaannya Abi Sa'labah meriwayatlah ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal keadaan Abi Sa'labah meriwayatlah ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya yakni sabdanya Rasulullah. Rasulullah sabda macam mana ni? Sonyo telah difardukan oleh Allah beberapa kefarduan, akan beberapa kefarduan. Banyak daripada perkara yang Allah Ta'ala sudah fardu. Sudah mewajibkan di atas kita semua ni. Janganlah kamu sia-siakan sesuatu daripada beberapa kefarduan. Apa sia-sia? Yakni dengan bahawa tidak kerja dan tidak buat akan dia. Kena sia-sia.
dengan bahawa tidak kerja dan tidak membuat akan beberapa kefarduan tadi. Tu jangan dengan bahasa kita tak buat. Allah Ta'ala fardukan semayang, kita tinggal semayang. Allah Ta'ala fardukan puasa, maka orang tak puasa. Fardukan zakat, orang tak keluar zakat. Jangan mensia-sia dengan bahawa tidak buat dan tidak kerjakan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memfardukan. Ia telah menentukan beberapa peranggan. Yang ada. Ya Allah telah menentukan. Telah menentukan beberapa peranggan, beberapa sakat-sakatan. Hududan ni sakatan. Haddun satu sakat, hududun beberapa sakatan. Nah, dia buat sakat, buat perkara yang tersakat macam ni. Kamu jangan telakah sakatan itu. Ia telah menentukan beberapa peranggan. Janganlah kamu lampaui daripada beberapa peranggan, yakni beberapa sakatan yang Allah Ta'ala telah mensakat, telah menentu. Allah Ta'ala mensakatkan macam ni, kamu jangan lakah, jangan curi, jangan minum, jangan zina, jangan ni. Itu mana sakatan yang Allah Ta'ala sudah menentukan. Apa sudah menentu? Maka jangan kamu lampaui. Lampaui kalau bahasa kita kat sini telajak kait. Lampaui daripada beberapa peranggan, beberapa sakatan ni. Apa panggil? Jangan telajak kait. Apabila telajak, maka hukum dia berdosa. Melampaui had, melampaui sakatan, maka hukum keluarnya berdosa. Itu kerana melampaui had. Ya Allah telah mengharamkan beberapa suatu. Ya Allah mengharamkan, menegahkan beberapa suatu. Yang banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala mengharam. Janganlah kamu berani mengerjakannya beberapa suatu yang diharamkan oleh Allah. Perkara yang Allah Ta'ala sudah mengharamkan, kamu jangan berani kerjakan dia. Jangan berani kerjakan dia. Kalau undang-undang dunia ni, dia dah larang dah macam tu, maka kita buat jaga kita. Macam masa sekarang ni, orang larang tak boleh keluar dari rumah pada masa sekian-sekian. Kalau keluar pergi kat situ sini, kena pakai mask. Kena bermask. Maka kita tak ada pakai mask. Pergi berjaga. Kena denda. Ya tengok tu hukum dunia. Apatah lagi hukum akhirat. Perkara yang Allah Ta'ala sudah larang, perkara yang sudah mahram, jangan berasa berani mengerjakan dia. Kerana seksa Allah bunyi ya dosa kecil, tapi seksa Allah tidak kecil. Berasa yang kecil, ini dosa kecil. Tapi seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada ada yang kecil. Semua tu besar di isi kita. Walaupun seksa yang terhina sekali dalam neraka, tapi di isi kita memang besar. Apa? Iaitu pakai kasut api neraka, maka otak bergelegak-gelegak. Itu seringan-ringan seksa api neraka. Dosa kecil ya. Dosa kecil ya. Bukan dosa besar, dosa kecil ya. Dosa kecil tu. Hak dosa kecil tu hak kena. Kerana seksa neraka tidak ada kecil. Tidak ada halus dosa neraka ni. Tu dia. Ya Allah berdiam diri daripada menyatakan hukum beberapa suatu. Ya Allah diamkan diri daripada menyatakan hukum beberapa suatu. Pasal apa? Kerana kerana sangat sayang pada kamu, bukan kerana lupanya Allah. Allah sangat sayang pada kamu, bukan Allah Ta'ala tu lupa. Allah Ta'ala tak ada lupa, kamu itulah yang lupanya. Tu dia diam tak sebut hukum tu hukum ni. Kerana dia sayang pada kamu.
janganlah kamu selidiki, janganlah kamu selidiki sangat-sangat daripada hukumnya hukum Allah. Tu. Janganlah kamu selidiki. Tu. Janganlah kamu selidiki sangat-sangat daripada hukumnya hukum Allah Taala. Tu. Kamu tak payah nak periksa pasal apa boleh Allah Taala haram. Pasal apa boleh Allah Taala haram, tak haram jadi kerana kau. Tu. Kamu tak usah periksa lah. Tak usah menuntut periksa. Sangat daripada hukumnya hukum Allah Taala. Tak payah periksa. Apabila Allah Taala kata haram, haramlah benda tu. Buat apa tu haram zina? Buat apa tu? Kenapa tu haram curi? Kenapa tu haramkan minum-minum ke? Kita minum tak ada ambil duit siapa? Kita menoreh sendiri, kita kerja sendiri. Kalau hak curi tu sungguh, ni tak. Kita cari duit kita belaka. Masalahnya. Tak payah tanya, tak payah periksa. Tu dia. Hadis ini dirawikan oleh Ad-Daraqutni dan lain pada Ad-Daraqutni. Keterangan ini hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala farada faraidah. Artinya sonyo telah difardukan oleh Allah atas kamu beberapa hukum akan beberapa hukum dan peraturan atau peraturan beberapa hukum tadi. Allah telah memperdukan atas kamu hukum dan peraturan letak atas kamu. Masa ni buat goning, masa ni buat ni, masa ni buat ni. Masa pukul 12.30 kita sembahyang zuhur. 12.30 sini. Kalau kat Malaysia pukul 1.30. Nah, kalau kat sini asar pukul 4, pukul 3.50 masuk asar. Kat sana pukul 4.50. Macam-macam lah dia sakat peraturan bagi kat kita. Maka hendaklah kamu tunaikan semuanya, semua beberapa hukum dan peraturan yang Allah Ta'ala atur dan fardu di atas kita. Tunai-tunai di waktunya. Tu masing-masing. Di waktunya, waktu beberapa hukum dan peraturan tu masing-masing. Cukup dengan syarat rukunnya dan rukunnya. Tu. Cukup dengan syarat rukunnya dan rukunnya. Tu. Cukup dengan syarat rukunnya, rukun beberapa hukum dan peraturan tadi. Mana tiap-tiap fardu yang Allah Ta'ala fardu di atas kita, tiap-tiap hukum dan peraturan yang Allah Ta'ala letak atas kita, dia ada syarat dan rukun. Maka syarat ni sebagai nak mengesahkan hukum tadi, sebagai nak mengesahkan fardu. Ada perukun sebagai nak menjadikan fardu. Lalu tu dikatakan syarat untuk sah, rukun untuk jadi. Apabila kita buat fardu tidak kena dengan syarat, maka tidak sah. Apabila kita buat segala fardu, segala hukum tidak kena dengan rukun, maka dikatakan tidak jadi. Bukan tidak sah, tak jadi. Macam semayang, kita tak ada takbir, hanya baca Fatihah selalu. Nah, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, baca Fatihah lalu dah. Maka hukum dianya ialah tak jadi, bukan tak sah. Tak sah bila? Apabila kita baca Fatihah, maka baca tak kena. Itu dikatakan tak sah semayang bagi. Tu. Dan janganlah lampaui daripada peranggan ni, batasan. Peranggan, batasan, sakatan yang telah diatur oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Yang telah diatur oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Allah Ta'ala dah atur dah benda ni tak boleh, ni boleh. Ya banyak orang kita sekarang main dengan tak sedar. Apa?
iaitu mai tikepa. Kerti tikepa? Tikepa ni maknanya kita mai satu perkara, kita bagi pitih, kemudian kita ambil benda, lepas tu kita mai. Mai tu dapat hadiah. Tu. Itu tikam pa panggil. Tikam-tikam kelipar. Tu tikam pa. Nah, kalau kita masuk sentran, lotas adalah yang ada jalan cuming. Adalah cuming, bos duit 10 kok, bos duit RM1, RM2, bos masuk, lepas tu tekan, pah dapat, boleh, boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Itu al-azlam, tikam pau, tikam kelipar. Bos kelipar boleh, tak kelipar tak boleh. Nah, maka tu tak boleh permainan tu Allah Ta'ala larang. Ingat tu masuk lotas biksi tak payah dah mutu congek tu tu lah budak main tak ada apa tu. Ni habasa boleh hadiah ke? Kita masuk duit kita main dapat hadiah tu. Tu. Tidak kau apa pasal-pasal malam je adalah bagi bola kecil. Satu biji RM5 ataupun RM2. Ambil benda tu kamu pegang. Lempar. Kamu lempar kena kono, boleh hadiah. Boleh satu hadiah. Kalau lepas tak kena tak boleh. Tapi membeli perkara tu, tu tikam pa bagi. Kalau kat sini kan nganwat banyak, ngalap merang banyak, kacak banyak. Tapi kalau kita tak sedar tu main tak kira dah. Ni dikatakan lembu Abu Nawas. Tu tak tahu sekarang duk hari-hari. Habis. Yang ke-31. An Abil Abbas Sahlin ibni Sa'din al-As-Sa'idi. An Abil Abbas Sahli ibni Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, nya dulu tak kena. Ya Rasulullahi dullani ala amalin. Baca dullani nah, dalla ya dullu. Dul. Mufrad bunyi dul. Dalla ya dullu, dul tu fi amal. Dul, dulla, dullu, dulli, dulla, dulna. Tu tafsir. Dulla fi amal daripada dalla ya dullu, dul. Kalau itu ini dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbani annasu. Qala izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nasu. Wa fi riwayatin fima aidin nasi. Fima 'indan nas ai wa fi riwayatin. Dan sabit pada satu riwayat fima aidin nasi, fima aidi an-nasi, pada segala tangan-tangan manusia. Maka di sini fima 'indan nas ai wa fi riwayatin fima aidin nasi. Tu yuhibbakan nasu. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Bi asanida hasanatin. Artinya, arti bagi ini hadis telah dirawikan, yakni diriwayatkan. Telah dirawikan, yakni diriwayatkan daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Maka katanya Abul Abbas, sonyo date seorang lelaki. Ingat Sahal bin Sa'ad badal pada kata Abil Abbas, ganti pada kata Abil Abbas. Nah, maka kata Abul Abbas, sonyo datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata seorang lelaki kepada Nabi, kata gini,
Hei Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan. Tunjukkanlah pada aku suatu amalan. Amalan mana? Apabila aku kerjakan ianya suatu amalan. Apabila aku kerjakan ianya suatu amalan, kasih kepada aku Allah, yakni oleh Allah. Nescaya kasih. Jawab apabila. Nescaya kasih kepada aku Allah, yakni oleh Allah dan manusia. Allah kasih kepada aku, manusia pun kasih kepada aku. Amal apa Rasulullah? Tu. Sahut Rasulullah, jawab Rasulullah, bencilah engkau daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Bencilah engkau. Tu. Bencilah engkau daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Itu dia. Apa? Yakni zahid. Zahid ni ada bermakna benci. Benci dunia. Ada bermakna zahid ialahnya tinggal dunia. Ada bermakna zahid dengan makna hati tidak terlekat dunia. Tidak minta pada orang. Zahid. Kau daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Tu. Supaya kasih kepada engkau oleh Allah. No, kayak begitu. Kalau ikut makna hak Arab, zahidlah olehmu, bencilah pada dunia. Naca kasih akan dikau oleh Allah. Dan bencilah engkau daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Jatuh kitab tu. Kitab jantung, kitab gugur. Makna dia tu tak kena tu, hak Allah Ta'ala tak ada tu. Sahur Rasulullah tu, izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fima aidin nas yuhibbakan nas. Tu, bencilah engkau, apa? Bencilah engkau pada dunia. Nasya kasih akan dikau oleh Allah. Gak benci dunia, tidak ambil kesenangan dunia. Lokoh hati daripada kesedapan dunia. Kerana dengan sebab kemajuan dan ajaran dunia ni lah, kita tak sempat nak kerjakan amal ibadat. Kerana sibuk dengan harta dunia. Dengan sebab itu Nabi kita lah sentiasa berdoa. Selalu berdoa Nabi kita, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, menghiduplah olehmu akan daku hal keadaan miskin, dan matilah olehmu akan daku hal keadaan miskin, dan menghimpunlah olehmu ya Allah akan aku di pada mahsyar esok dengan segolongan-golongan orang miskin juga. Tu Nabi kita seorang yang zahid. Maka mana zahid sungguh ti ialah benda ada, harta ada, tapi hati dia tak sanggup kepada harta tadi. Bukan harta dia menyebabkan dia tinggal amal, tak. Dia ada harta, dia ada kereta, ada rumah, ada kerja tu kerja ni, tapi hati dia tak sanggup ke benda tu hingga tinggal ke amal, tinggal ibadat pada Allah SWT. Walaupun orang ni tak ada harta banyak, ada anak ayam seekor. Dia anak ada buruk titik seekor, harga adalah 100,000. Duk sibuk dengan buruk titik seekor, tak ada nak buat ibadat, maka itulah dikatakan orang tu tak benci pada dunia. Walaupun dia tu ada burung seekor saja. Tapi orang ni nya ada tanah bereka-eka, ada tanah berai-rai,
Ada kereta, ada rumah besar, tapi hati dia tak ada sakut dengan benda tu. Boleh dia mengajar, boleh dia kerja kat ibadat, boleh dia buat sedekah, buat tu buat ni, tak ada hera. Maka itu dipuji, bukan dibenci, bukan dicela oleh syarak. Tu dia puji macam tu. Nah, sampai tu zahid ni. Nah, zahid ni mana tu kita ada harta, hati kita tak ada sangkup dengan harta tu. Apabila agama nak pada kita, kita boleh bagi masa. Kita tidak ada sangkut dengan dunia. Tapi apabila kita ada sangkut dengan dunia, bermakna kita tak ada benci lagi pada dunia. Tak ada zahid lagi pada dunia. Ketika tidak ada zahid pada dunia, maka Allah Ta'ala tak kasih. Tu orang yang benci, orang zahid pada dunia, yuhibbakallah. Nascaya kasih akan dia oleh Allah. Yang Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Tu baru habis. Dan bencilah engkau. Dan bencilah engkau daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Sebab itulah satu riwayat fima aidin nas, bukan fima indan nas. Tengok makna dia tu, fima aidin nas tu. Makna dia dalam terjemahan tu. Nah, bencilah engkau daripada apa-apa yang ada di tangan manusia. Nas saya kasih kepada engkau Allah, oleh Allah dan manusia. Dia bagi dua-dua tu. Tu kasih oleh engkau, oleh manusia. Manusia kasih. Kalau bencikan dunia, Allah Ta'ala kasih. Kalau kamu bencikan apa perkara yang ada di tangan manusia, apa? Dengan bahawa kita tidak ada minta kepada manusia. Duit wakaf nak garai dah tak? Garai dah. Minyak. Telah. Bawai. Kesuk orang meminta tu, gini. Habis lalu. Nak makan minyak minta bawai pun minta gini. Habis lalu tak apa, aku pergi beli lain. Tu chair lah tu, dewak lah tu, chair lah tu. Setakat boleh terima kau. Manusia tak kasih kalau gaji minta. Gaji minta tak kasih. Jangan minta ada manusia. Nah, zahid ke barang yang ada di isi manusia, pada tangan manusia. Tu mana kita tak minta apabila kita nak satu benda. Kita dah harga lapar macam mana pun kita tak Allah tangan minta ada manusia. Barulah manusia tu kasih pada kita. Kalau selalu minta ada manusia, macam mana tu? Manusia tak kasih. Manusia tak kasih. Kalau bila nampak kita lalu, mari pula. Kenaling dah. Kadang-kadang, Assalamualaikum. Nah, tuan rumah tengok. Dia ni pula. Minta apa pula tahu. Tu. Kita tak boleh minta. Jangan hajar minta. Bagi tu juga kita hajar di pondok lagi ni. Jangan hajar minta. Jangan hajar minta tu minta ni jangan. Kalau kamu hajar minta lekat sampai rumah esok. Sampai rumah esok duduk minta gitulah. Tu. Kalau bak mandi dia tak beli dah sabun nanti mih orang. Beli apa? Tak sorang pada sepak lah beli sabun mandi ya. Mandi tak. Sabun je. Okey. Sabun je. Dia ni dah ninggal orang tak bersaing dengan dia tu. Tak bersaing dengan kalau duduk perangai lagu tu. Minta belaka. Aku duduk pondok hari tu timur cebok air. Kita sudah mandi tetap tas morang dah itu. 5 tahun. 5 tahun. Kita tak ada mandi pesen ni dak ni cebok air laga. Air perigi. Cebok air perigi mandi sudah mandi terletaklah kat atas pondok tu, tepi pondok. 5 tahun. Baik 5 lagi. 5 tahun. Lama-lama lu 3 kali minta tak right tak ada. Tu. Ni dia wahai minta panggil. Tak boleh juga tu. Kalau nak situ bak mandi. Mandi sabung. Pakai hok gu sokmung. Minyak. Bak rendai telur. Bawai yang kerja minta.
bawai duk selang. Aku tak ada nak kalau pergi tak beli. Ni perangai hari minta orang. Jangan duk pondok harga tu muklik di rumah khasiat lagi. Jangan hajar minta. Kalau tak ada, tak ada, kita buat sekadar barang kita. Tak payah guna bawai, tak payah guna minyak. Pakai buat mudah-mudah. Bagi buat mama caya, tak ada apa langsung. Mudah-mudah je, buh air buh je masuk. Kuat, tak ada apa dah. Buh ni dak dia. Tu dia. Dah ingat tu. Ni. Anak rakyat kita sikit ni. Jangan hajar minta. Tu. Kerana perangai kamu yang melekat kat pondok ni, yang membuat perangai di pondok ni sampai ke umur tu. Kalau pondok kamu turun pada pondok, kamu tak tutup lampu, tak katuk pelita, mengkelik rumah hisap tak katuk kat pelita. Kalau turun pondok kamu tak koci pondok, tak katuk lampu, tak koci pondok, mengkelik rumah hisap gitu. Akhir esok bini kamu ikut dia nak naik. Aku lepas bini sataranak ya dah. Tu. Pasal buat mudah-mudah di pondok. Tu kabo yang nikah panggil saya mari buka gambar sekali. Bini kahwin. Mai suka mahal. Bini kahwin apa? Jadi satu. Jadi ada yus buka gambar kali dengan bini. Apa panggil saya kita mari penuh ke gambar Ebel ki weh, ebel. Panggil saya. Bini duk sore duk kelipah duk tengah. Tak buka dia bawa panggil. Pas bini pun nak buka juga dia apa? Buka sebab duk kringih duk tengah tu. Keliling dia tu jatah penuh. Duk tak ada sahab tino pula hari. Bukan jasa naikah you naikah. Makan tairut naikah. Tu tak ada apa dah. Tak ada apa dah pasal apa dia lekat di pondok lagi. Buat mudah-mudah tu. Nah, mari pas dekat nah bukan jasa malaikah. Cinta nikah. Tairut dekah. Pengracawan dia nakah. Mari hello. Yang ni pengracawan dia. Nah, racini wan dia wan ni ngatengah masuk hari lalu. Tu saya jatah berbuka sekali ekbal dia pun berak oi. Mari hak tina pula sain dia pula oi. Orang tina dia suka kerinyi. Lama-lama tok laki dia pilih hak sain dia tu. Ni kucang dah belai weh. Aku nak bakar ni boleh setahun dua nak pergi mihak ni pula ni. Tengok syaruk je. Ni, dia pegang sungguh syaruk ni, masya-Allah. Tu. Kenapa apa? Kerana kita bermudah-mudah duk pondok ni, klik pada rumah mudah-mudah. Tak ada satu kali saya abang nikah kahwin. Nikah kahwin. Gilah weh pondok akak gi semua. Lepas tu tiba-tibanya orang Tina dia belajar sekolah. Saya ni belajar pondok. Tina belajar sekolah. Tak apalah tu di segi belajar tak gapo tu tak ada masalah. Kata siapa buku gambar. Buku gambar panggil Sahib Tina mari, Sahib Jatai mari. Tengok. Apa? Tak reti sungguh dia kata. Ada yus dia kata. Dia kata kot latih. Dayus. Orang dayus ni tak masuk syurga ni. Orang dayus. Halak bini kita duk ke gambar dengan orang. Tu orang tahu kita duk tengok. Beratlah. Dia tak tahu sah. Dia kata itu, duk kelipah nak murid. Ni, royak dia. Apa ni? Dah nak murid dia. Royak dia. Apa ni duk buku gambar lagu tu ni. Dia buku sama Tina dia kena. Tina jatah duk buku lagu tu. Dayus, la yadkhul jannah. Orang dayus tak masuk syurga. Tu habis diri dah ini. Kita ke patut akhir ni kena baru tak itu kan. Dia kata tairut dekat. Dah ledah kita ni. Sok pergi kat Tina laku dekat bininya dak akik dia. Berebut kita. Tok akhir ni berebut dekat bini sain. Dekat kaki. Perok weh. Apa itu uru tengok. Mucak panjang tu uru. Tu weh. Tak apalah tu. Tu dia weh. Zahid pada dunia tu, pada apa saja di tangan manusia tu kasihlah kepada kita. Jangan minta pada manusia. Susah macam mana pun jangan minta. Biarkan kita susah. Jangan senang dalam minta orang. Tu tak nak macam tu. Kalau suka minta orang, nantilah orang tu tak kasih pada kita. Kalau nampak kita mari rumah dia, naling belai lah. Kedebar lah. Pasal kedebar. Pak Ija, sebab aku lah.
Assalamualaikum. Ha, siaplah. Minta apa tahu ni. Assalamualaikum. Gebong tu lah mana? Hadap pergi rumah tu. Ha, aku duk kata dah. Gebong pula pisang lah. Duk belakang. Wah, aku pergi tanah pun tak ada. Duk lah gebong pun tak ada. Lepas tu nampak lah. Pisang tu nampak menggah. Nampak kuning dah weh. Lah mana? Kumek lah. Ha, ya tengoknya. Tak payah kali. Pasal apa? Dia lekat perang minta. Dan kita tak aja minta, manusia tu kasih. Ha, tu. Tak apalah tu. Ingat baiklah tu. Sebagai ajaran hak Rasulullah ni. Kalau nak bagi orang kasih. Padahal kalau kita minta tak berdosa pun. Tak berdosa. Kita minta tak berdosa. Akan tetapi manusia tu tak kenang. Tak kasih. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya lain pada Ibnu Majah. Rawi-rawi dengan beberapa sanad, beberapa isnad, beberapa sanad dengan beberapa isnad, beberapa sanad yang baik. Tu. Keterangan ini hadis. Keterangan ini hadis katanya Nabi SAW, izhad fid dunya. Izhad tu bukan azhar. Izhad dengan dal. Izhad fid dunya. Adalah zahid dikehendaki di sini, yakni pada ini hadis. Adapun zahid yang dikehendaki di sini atau adapun zuhud, boleh ajar tu. Adapun zuhud yang dikehendaki di sini, yakni pada ini hadis, iaitu zuhud dikehendaki di sini, meninggalkan apa-apa yang tiada berkehendak ia seorang kepadanya dak apa-apa. Tinggalkan apa-apa perkara yang tidak kehendak ia, yang tiada nak ia sekitar, yang tiada perlu ia seorang kepada dak apa-apa tu. Gapo dia? Apa-apa ni? Bayan pada kata apa-apa daripada dunia. Apa-apa pada dunia. Kita tak khanak, kita tinggallah, tak payah minta ke orang. Tu. Sekalipun halal dan baik. Sekalipun benda tu halal, sekalipun benda tu baik, tak payahlah kita minta benda dunia, tapi kita tak khanak pada dia. Maka hendaklah ambil mana-mana yang tak dapat tidak daripada dunia. Yang tak dapat tidak, yakni yang mesti daripada dunia, serta tinggalkan apa-apa yang kesamaran padanya. Tu pada dunia. Tinggalkan apa-apa yang kesamaran padanya. Pada apa-apa boleh kat tu. Pada apa-apa dunia tu. Kita ambil yang tak dapat tidak, yang mesti kita guna hari-hari. Benda yang kita boleh tinggallah. Benda yang kesamaran, benda syubhat, tinggalkanlah. Sebab tu kita nak jaga keluarga kita, jagalah makanan. Nak jaga keluarga, jaga makanan. Makanan tu kena hak bersih, kena hak comel. Malaikat kita jatuh dalam darurat, dalam berbahaya, maka bolehlah makanan yang subhat, makanan yang kesamaran. Tapi apabila lah tak sampai ke had kesamaran, kita pantanlah makanan. Tu pantan makanan tu mesti benarlah. Tu bagainya syubhat. Perkara yang ada kesamaran kita pantan. Itulah panggil katanya kita jaga keluarga kita jatuh dalam kemaksiatan. Tu. Apabila diambil oleh seorang harta benda dunia ini akan bermegah-megah dan bersombong dengan dia dengan harta benda dunia. Tu benda hak tak ada perlu daripada dunia, kita tak usah minta lah kepada orang marah. Kalau itu apabila diambil oleh seorang harta benda dunia ini, ambil akan harta benda ni, ambil kerana bermegah-megah, akan bermegah-megah, yakni kerana bermegah-megah dan bersombong dengan dia dengan harta dunia. Tu
bermegah-megah dan bersombong di atas manusia ramai. Di atas manusia ramai-ramai kita ada harta, cari harta untuk dapat kemegahan. Dapat bersombong kepada manusia yang ramai-ramai. Iaitulah ambil harta benda dunia, akan bermegah-megah dan bersombong dengan dia di atas manusia ramai ni, perkijaan yang sangat-sangat dicela pada agama. Dan pemandangan umum, kebanyakan orang tengok kita pun tak cantik, dicela oleh syarak. Dan dalam pandangan umum, pandangan orang ramai-ramai tu, pandangan orang ramai-ramai itu perangai tengoknya cela, ada kecelaan. Sebaliknya, siapa-siapa yang mengambil daripada dunia kerana kepentingan hidup diri sendiri atau bagi umum, bukan bagi diri sendiri, kepentingan hidup diri sendiri atau bagi umum, bagi ramai-ramai, iaitu sangat-sangat terpuji. Ambil dunia kerana kepentingan hidup ya, diri sendiri dan bagi orang ramai-ramai. Itu sangat terpuji. Bahkan diwajibkan atas tiap-tiap orang yang berakal kena ambil sekadar cari kehidupan saja. Ambil dunia sekadar kepentingan hidup saja dan kepentingan umum orang ramai-ramai. Macam kita buat umur, kalau kecil sangat dapat hina orang pula. Kita buat umur, kita cadar untuk bilik tetamu, bilik masak, bilik apa kadar sikit-sikit perkara. Jangan buat rumah terlalu besar, duduk 2 orang ya, tapi besar, maka dipandang orang ramai cela. Pandangan orang ramai-ramai itu cela benda tu, ada kecelaan. Dan pula agama pun cela macam tu. Kamu 2 orang saja, tapi rumah kamu besar, macam boleh duduk 10 orang. Itu dicelakan oleh orang agama. Bahkan dalam kehidupan kita ambil untuk kepentingannya. Ni bilik tetamu, kita buatlah bilik tetamu. Kalau kawan-kawan kita ramai tu, kita cadang tempat tetamu. Tetamu mari, kita cadang bagi dia satu tu baik, untuk umum, bukan untuk peribadi kita dah. Kita buat benda ni untuk ramai-ramai. Tu dipuji. Bukan untuk diri kita. Kita buat rumah besar tapi cadangan untuk orang ramai. Ni tak ada apa tu. Kita tengok, kita boleh tengok apa? Habib Umar. Habib Hafiz di Yaman tu, rumahnya besar. Besar rumahnya, tapi tempat dia duduk, tempat dia tinggal kecil ya, bilik ya. Tempat lain tu untuk orang buat nikah kahwin lah, untuk ada orang jenis bahasa nak ambil keberkatan Habib kan, duduk rumah Habib, tinggal rumah Habib, makan rumah Habib. Tapi tempat dia tinggal sempit ya, untuk peribadi dia, untuk diri sendiri dia sempit saja, tapi itu kau umumi, luah lah. Orang nak nikah kahwin selalu nak ambil berkat Habib ni. Nikah rumah Habib, kahwin rumah Habib. Untuk keumuman tak apa ya tu cantik, dipuji pula tu. Kadang-kadang orang mari nak ambil berkat Habib, dah tinggal rumah Habib, duduk rumah Habib dah 2 hari, 3 hari, seminggu ke, sila. Tapi makan dah tempat cadangan makan tu. Itu bagus. Macam tu cantik. Kalau macam untuk diri yang luah-luah tu tak bagus. Iaitu sangat terpuji. Bahkan diwajibkan atas tiap-tiap orang yang berakal. Buat macam tu. Berkata Umar radhiyallahu anhu, yang berkata Umar Al-Faruq. Gelar Umar Al-Faruq, orang yang membezakan perkara benar dan perkara batil. Apabila perkara benar dia buat tak ada kira-kira. Apabila batil, dia marah tak ada kira-kira. Lalu tu digelar Umar Al-Faruq. Dia sangat yang membeza di antara perkara yang benar dan perkara yang batil. Umar, Sayyidina Umar tu lah. Tiadalah kami dapat bersuka-suka malahan dengan apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kami. Tiadalah kami dapat bersuka-suka malahan, yakni melainkan, kecuali dengan apa-apa yang telah dianugerahkan, yang telah diberikan oleh Allah kepada kami. Itu saja yang kami dapat sukanya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tiadalah merugi bagi siapa-siapa yang menggunakan fikiran siapa-siapa pada memilih mana-mana yang baik dan jahat. Tak rugi siapa-siapa pun yang guna fikiran dia untuk memilih mana yang baik dan jahat, itu tak rugi. Tiadalah menyesal bagi siapa-siapa yang suka bermusyawarat pada segenap pekerjaan. Nah, pekerjaan dalam rumah, pekerjaan luar pada rumah, pekerjaan dalam pondok, pekerjaan dalam masjid, kalau selalulah bermusyawarat, maka tidak menyesallah belakang hari. Tiadalah berulih papa dan miskin siapa-siapa yang jimat curumat. Orang yang ada jimat curumat, orang ni tak akan dapat papa dan miskin. Nah, kalau tak jimat curumat ni nantilah sesok bagi zirah. Cumat mesti. Nah, jimat si jangan kikir. Kikir ni kupik, kedekuk tak boleh. Cuma makan beberapa padang lah dengan harta kita ada tu. Tak payah kita ada duit 1,000, ada duit 100. Tapi makan kita juga 2,000, juga 200. Jadi bermaknanya makan terlebih besar pada diri. Nah, itu kena jaga tu. Kalau makan budak amal macam tu tak kaya dah pun. Nah, temu sesak semua lah. Kalau tu sangat boroh dalam kehidupan ni, membawa kepada papa dan miskin. Ingat tu, sangat boroh. Tu, sangat boroh pada belanja, membawa kepada papa dan miskin. Habis. Hadis yang ke-31, an Abi Sa'idin Sa'd bin Malikin ibn Sinan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad darain amin. Huraian sifat yang ke-21, jawaz, iaitu jawaz ni arti jawaz harus. Jawaz gap arti jawaz ni harus. Maka ini salah satu sifat Allah Ta'ala sebagai harus. Tu harus bagi Allah Ta'ala mengada dan mentiada. Maka harus ni sifat fi'i. Adapun sifat ma'ni ni sifat 20, lepas panggil sifat zati. Sifat zat, sifat fi'i. Sifat 20 pada wujud, qidam, baqa hingga sampai padanya kaunuhu mutakalliman, dikatakan sifat zati, sifat yang bergantung di zat Allah Ta'ala. Adapun sifat harus ni sifat fi'i, bergantung pada perbuatan Allah. Semua sifat tu wajib semua, tiba-tiba kata sifat ni harus. Jadi ditilik pada sifat dia, bukan tilik pada zat dia dah. Nah, tilik dia perbuatan dia tu. Perbuatan Allah Ta'ala tu harus mengada dan mentiada, bukan wajib dah. Tu wajib pada syarak, wajib dengan sabab dalil syarak. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, atas tiap-tiap orang yang akil balil. Wajib apa? Wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf. Tu hati mukallaf tu. Mengaku dengan tentu sungguh Allah Ta'ala. Dengan tentu sungguh Allah Ta'ala. Kita sign dalam hati kita, terima dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ni harus memperbuatkan apa-apa mungkin dan harus meninggalkan akan dia apa mungkin. Allah Ta'ala nak buat benda mungkin, benda yang boleh terima ada dan boleh terima tak ada. Seperti cucu bagi kita, anak bagi kita, benda mungkin. Nah,
Tu boleh, harus bagi Allah Ta'ala tu buat benda tu. Tidak wajib memperbuat mungkin dan tidak mustahil meninggalkan dia kamu membuatkan mungkin. Tak wajib Allah Ta'ala buat. Nah, tak wajib Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dan bukan mustahil pula Allah Ta'ala tinggal turun hujan. Tak. Karena hujan dikatakan benda mungkin. Benda boleh terima ada dan tak ada. Dan begitu juga anak bagi kita, cucu bagi kita, maka benda tu masuk benda harus. Bukan wajib Allah Ta'ala mengada cucu kita, mengada anak bagi kita. Tak. Hanya harus bagi Allah Ta'ala membuat. Tu saja. Sebab tu balik kita kerja, balik menjadi Allah. Bukan wajiblah kita buat, jadikan benda tu. Tak. Tilik pada hukum adat akan jadi, tapi hilik pada hukum akal bukan jadi, harus saja. Tu api mengangus, tilik pada adat. Tilik pada hukum akal bukan wajib mengangus. Nah, harus api itu menganguhkan bagi suatu benda. Tu banyaklah daripada kehidupan kita hari-hari tu. Dan dalil atas menunjuk kata harus bagi Allah Ta'ala, memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia kan mungkin. Dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan dia kan membuat mungkin itu, ialah dalil kita fikir. Kita fikir kerana kita selalu akal ada. Apabila akal ada, selalu kita kena fikir. Kerana Allah Ta'ala bagi akal kita suruh fikir, bukan suruh buat rebuh air dak ni. Kalau kamu guna akalmu untuk rebuh air, untuk buat tom yam, untuk buat sup, untuk menanak, untuk rebuh mama, sudah engkau ini. Allah Ta'ala bagi akal kepada kamu untuk kenalkan Allah. Fikir biar kenalkan Allah. Jangan fikir nak buat tom yam macam mana ni, nak buat sup macam mana ni, nak buat bajak macam mana. Fikir macam tu banyak hingga terlupa mikir untuk kenal Allah. Pasal Allah Ta'ala bagi akal, suruh fikir untuk kenal dia. Jangan fikir untuk peribadi engkau, untuk buat berebuh air, untuk buat tom yam, untuk masak nasi ya. Tu untuk menego beli ikan ya. Nah, nego untuk menego, beli banyak ni, jual banyak ni, laba banyak ni, untung banyak ni. Bukan macam tu. Allah Ta'ala bagi akal ni untuk kenal Allah, untuk fikir makhluk Allah, kenal pada Allah. Tu berarti kita akal kita. Kalau kamu tak fikir begitu tu, Allah Ta'ala akan soal. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dia akan tanya tu kalau kamu tak fikir pertentangan dengan Allah Ta'ala. Jikalau Allah Ta'ala tidak harus, ni jangan fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak harus memperbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, saya tentulah wajib perbuat atau mustahil perbuat. Wajib dah buat, mustahil dah buat, dia macam tu pula. Dan jika wajib perbuat mungkin, maka tentulah mungkin ini jadi qadim. Jadi sedia kalau Allah Ta'ala wajib buat mungkin, benda mungkin jadi qadim, sedia kalau. Pasal apa? Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim, tentu sedia kalau. Seperti zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala qadim, sedia kalau tu. Dan iaitu wajib berbuat mungkin ni mustahil. Tu mustahil. Kerana mungkin ini baru ada. Baru-baru ni dengan pandangan dua mata kita. Tu benda mungkin. Dengan pandangan dua mata kita ni, tengok ada. Boleh bila cucu ni? Boleh bila anak ni? Dua hari. Alhamdulillah. Ialah dah cucu anak ni lah, benda mungkin je. Tu. Dan jika mustahil perbuatnya mungkin, maka tentu mungkin ini tidak ada sedia kalau. Pasal apa? Kerana tiap-tiap yang mustahil, barang yang tentu tiada. Dan iaitu barang mustahil, barang tentu tiada. Barang yang cerak dah kata tak ada, mustahil nak ada. Gitu. Kerana tiap-tiap yang mustahil,
barang yang tentu tiada, yang tentu tak ada, itu mustahil. Dan iaitu mustahil memperbuatnya mungkin itu mustahil. Pasal apa? Kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah, dengan pandangan dua mata kita. Dengan musyahadah, dengan pandangan dua mata kita, bahasanya benda mungkin dah ada. Nak kata Allah Ta'ala mustahil buat benda mungkin, tak jadi. Seperti kita ni, benda mungkin ni boleh ada, boleh tak ada. Bila Allah Ta'ala kehendak ada, ya panjang umur kita. Bila Allah Ta'ala kehendak tak ada, ke potong tu habis nyawa masuk situ. Kita ni seolah-olah duduk di remote. Bila Tuhan kehendak we ada, Tuhan tak kehendak we ada, tak ada lah kita. Tapi kita, nafsu tu duduk rasa lama. Lambat lagi dah lu. Bini dak lagi ni. Dah kecat nikmat dunia dulu. Tengoknya duduk perasan. Ni. Tapi kena berdoa kat tu weh. Ya Allah, we mau ngaji boleh pandai ya Allah. We bolehlah dapat isteri yang soleh ya Allah. Tu. Kalau tak minta gitu kan, tak ada hafal jujur sungguh. Nah. Kalau begitu, kalau begitu, tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin dan meninggalkan yang mungkin. Tu. Kalau begitu, kalau boh. Kalau kata banyak tu dua tu. Kalau begitu, kalau kata apa? Mustahil. Itu. Kalau begitu, kalau wajib perbuatkan mungkin, mustahil, kerana mungkin ini baru ada dengan pandangan dua mata kita. Baru ada dengan mata kita. Dan kalau mustahil perbuatannya, mustahil kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Panjang tu lah. Panjang tu, rojok di depan tu. Kalau begitu, tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin dan meninggalkan yang mungkin. Bukan wajib perbuat, bukan mustahil perbuat. Ambil atas lagi tu, kalau begitu tu. Tu. Kalau begitu ni ambil kat tu apa tu? Kalau begitu, kalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin. Nulis sana tu. Ambil ni buka 31 bawah sekali dia. Kalau begitu, apa? Kalau Allah Ta'ala tidak harus berperbuat dan meninggalkan apa mungkin. Tentulah wajib perbuat, mustahil berbuat. Tu. Hingga sampai kat sini. Dah tu ila akhir itu. Kalau begitu tu. Ambil sebelah oleh sana tu. Kalau begitu, yakni kalau jikalau Allah Ta'ala tidak harus, tu tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus perbuatkan mungkin dan meninggalkan dia akan perbuatkan mungkin. Dia akan perbuatkan mungkin. Dan meninggalkan dia akan mungkin. Boleh kata? Meninggalkan dia akan mungkin. Wallahu a'lam. Dengan ini, dengan huraian sifat yang ke-21 jawab ni. Dengan ini sifat yang apa? Ini huraian. Dengan ini huraian yang ke-21 jawaz. Selesailah huraian-huraian yang bersakut paut dengan Allah Ta'ala, yang bergantung dengan Allah Ta'ala. Kemudian masuk pula pada menghuraikan perkara yang bersakut paut dengan Rasul-Rasul pula, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan perkara yang bersakut paut dengan Rasul-Rasul. Akan perkara yang bersakut paut dengan Rasul-Rasul. Mengetahui dengan jalan tafsil, dengan jalan huraian satu persatu. Maka aku berkata, bermula sifat Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui itu 4 sifat yang aku akan huraikan dia ke 4 sifat.
yang aku akan huraikan dia ke 4 sifat. Apa? Huraiannya pertama dari sifat-sifat Rasul, sidi, artinya benar. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم. سبحان الله سبحانك الله.